Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam Masjid Al-Islahiyah Kampung Damai Kuang ini. Mudah-mudahan pada malam ini kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Allah SWT ketika mana menciptakan manusia, Allah menciptakan secara tabi'inya manusia ini berpasang-pasangan. Sebab itu dalam satu firman Allah Subhanahu taala, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ialah Allah menciptakan daripada diri kamu pasangan-pasangan kamu, yang mana tujuannya supaya kamu rasa tenang kepada, dan supaya mudah-mudahan di antara kamu itu terbitlah mawaddah warahmah, perasaan kasih sayang, perasaan cinta di antara kedua-duanya tadi. Sebab itu bila Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Dan bila Allah ciptakan laki-laki perempuan, Allah jadikan pula orang laki-laki cenderung kepada orang perempuan dan orang perempuan cenderung kepada laki-laki. Yang ini ni dipanggil tabi'i. Sebab itu kalau kita tengok orang perempuan ada rasa cenderung, tahu cenderung? Cenderung tahu ke tak tahu? Ni apa hal yang termenung aja. Lain macam pula orang Kuang malam ni. Tak, maknanya tuan-tuan, dia tengok orang perempuan, dia ada cenderung lah, payah menuh nak bunyinya. Makna dia ada, apa panggil? Ada tarikan, begitu, tertarik dia. Yang ini ni dipanggil tabi'i. Faham Ji? Tabi'i. Tabi'i maknanya Allah memang ciptakan manusia begitu. Kalau orang perempuan tengok orang laki-laki nampak handsome, tengok handsome pula laki orang. Tak, makna dia tertarik itu tabi'i. Yang tak tabi'i itu laki orang. Faham? Faham tak? Jadi maknanya, sebab itu soal tarikan di antara laki-laki dan perempuan itu suatu yang tabi'i. Sebab itu bila mana perasaan tabi'i ini wujud, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan suatu syariat pula. Kerana kalau tabi'i ini tidak diuruskan, dia akan kelang kabut. Maka Allah mensyariatkan perkahwinan. Itu dia ceritanya. Yang orang kahwin tu, itu penyelesaian kepada tabi'i. Faham? Maka Allah Ta'ala beri jalan keluar. Bagaimana perasaan yang wujud tadi dapat diselesaikan mengikut undang-undang Tuhan. Kalau tidak, orang kan kelang kabut.
Dia dah jadi super rimau. Nampak terkam, nampak terkam. Tak jadi tuan-tuan. Uhara dunia. Maka sebab itu nikah ini suatu benda yang syar'i. Dalam arti kata yang lain, apabila kita bernikah atau melaksanakan nikah tadi, maka bermakna kita telah melaksanakan perintah Allah. Faham ni? Mak-mak faham? Pasal bila nak menikah ni, kena tunggu lain hijau, lampu hijau daripada mak tu. Kan? Kadang-kadang payah nak menikah tu. Mak tak bagi kata dia. Lah, yang nak menikahnya awak ke mak awak? Dia kata memanglah saya, tapi mak tak bagi. Pasal mak kata, aku belum puas lagi makan duit kau. Inilah kerja kita mak-mak. Tak, ni bukan mak-mak kat Kuang. Mak-mak kat Kuang ni bagus ni. Ya, tengok ni. Ni mak-mak dekat Uganda sana. Sebab kadang-kadang jadi begitu. Makna anak nak kahwin, oh tak boleh, tak boleh. Mak belum puas lagi makan hasil kau. Itulah kerja kita. Bapak dia tak kisah, kahwinlah kau. Yang penting jangan minta duit dekat aku. Itu pula bapak punya kerja. Kan? Yang mak kerja minta duit, yang bapak jangan minta duit. Jadi pening kepala habis. Tuan-tuan sekalian, sebab itu agama jadikan pernikahan ini, syariatkan pernikahan supaya menyelesaikan permasalahan manusia. Nak pesankan kita ni bapak-bapak ni, pemudahkan nikah. Jangan susah-susah. Faham? Pemudahkan nikah. Kita kadang-kadang nikah ni, Allahu Akbar, bukan main payah lagi. Sampai peras budak tu, tak payah menikah lah macam ni kata dia. Pasal apa? Kadang-kadang kita menikah ni, ataupun anak-anak kita ni, kita nak nikahkan, dia bukan soal kita nak melaksanakan syariat. Tak. Nak kepuasan hati kita. Kau bawa tenang. Duit kau ada? Adalah sikit. Mak, kalau 2 kemah boleh. Jangan buat kerja, jangan. Kau Makcik Pedah sebelah tu 8 kemah, kurang-kurang kita 9. Itulah kerja kita. Tuan-tuan faham tak faham ni? Hari ini pernikahan orang jadikan kepuasan mak bapak. Dia bukan nak menyelesaikan anak tadi tu. Sebab yang nak menikah anak. Nikah ini disyariatkan tujuan supaya dapat menyelesaikan kehendak manusiawi, bukan untuk nak bagi kepuasan mak bapak. Kita sebab itu yang kita kadang-kadang terpayah tunggu nanti. Kalau kau ada 30,000 boleh kahwin. Bila pula yang agama kata nak kahwin kena 30,000? Kita bukan nak condemn perempuan, tetapi pasal biasanya kalau bab kahwin ni orang perempuan lah decision maker. Orang Kuang pun cakap putih juga, jangan main. Kan? Tak, yang buat keputusan orang perempuan. Orang lelaki, suka hati awak lah kata tu. Bang, besok kita kahwin ni 8 kemah lah ya. Suka hati awak lah, saya ikut je. Kan? Bang, nanti kita catering, lantak awak lah, saya ikut je. Kan? Ini orang lelaki-lelaki gitu. Sebab tu bila suruh kahwin je, biasanya orang perempuan lah yang nak menentukan inilah itu bunga. Bang, nak kahwin anak kita ni extension rumah. Apa kena mengena kahwin dengan extension rumah? Tak pasal. Nak extension rumah, extension lah. Jadi kahwin lah kita. Sebab tu bila meminang, ni bila gak-gak kita boleh kahwinkan budak-budak ni. Kami di pihak perempuan ni, kita ingat nantilah kita tunggu, kita luaskan rumah dulu. Kita dah siap renovate rumah besok, kita tentukan bila kahwin. Tak sakit jiwa ke tuan? Hari-hari budak tu menengok rumah, tak kahwin aku nampak. Kata, dah rumah tak naik-naik. Tuan-tuan, saya nak sore malam ni kita faham ni, kita bincang tajuk anak aku nak kahwin. Nak beri faham pada kita, nikah ni dia bukan untuk sebagai kepuasan kita mak bapak, tetapi nikah ini adalah syariat. An-nikahu sunnati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu sunnah aku. Yang ini orang laki-laki lah paling hafal hadis ni.
maknanya mudahkan nikah. Macam boleh. Tuan-tuan, wahai orang-orang kampung Damai Kuang sekalian, mudahkanlah nikah. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalaulah ada orang yang datang, ya, Nabi SAW sebut kepada kamu, orang-orang yang kau rasa tardawna ni bukan redha semata-mata, maknanya kau rasa, kau tengok dia, kau rasa senang lah. Tardawna dinahu, kau tengok tentang agamanya, tak ada banyak query lah kata orang. Ni kau semayang ke tidak ni? Kalau macam itu dah berat lah, kan, sampai nak kena tanya. Tapi kalau mungkin datang rumah, Assalamualaikum pakcik, tuan-tuan tanyalah, semayang nak kiblat mana? Amboi, datang-datang kiblat terus. Agak-agak lah. Tahulah nak bagi nampak, kata orang tu mantar dau dinahu. Tapi agak-agak lah. Ni kita orang muda pun tengok-tengok waktu. Okey, jumpa makan. Ni nasi dagang kakak sediakan. Terima kasih banyak Kak Ni. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Fakrul dan kawan saya Fawaz dalam segmen Sunnah Sana Sini pada minggu ini, insya-Allah. Dan hari ini kita akan membincangkan satu lagi sunnah Nabi SAW yang hanya berkaitan dalam table ini je, kan, dalam meja ini saja, insya-Allah. Jadi sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oi, selera nampak kan? Okey Fawaz. Ada satu sunnah Nabi SAW, namanya sunnah makan sikit. Sunnah makan sikit. Jadi tak ada masalah nak makan banyak pun boleh, tapi Nabi SAW dia sebut sunnah makan sikit, kan? Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, seorang lelaki yang pada ketika dia boleh bagusnya, kan, macam itulah rupanya, kan. Baik, zaman Nabi SAW ada seorang lelaki yang sebelum dia masuk Islam, dia banyak sungguh makan. Dia makan semua sekali. Selepas dia masuk Islam, alhamdulillah, dia makan sikit. Berita ni sampai pada Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW bersabda, innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahid wa innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas. Orang-orang mukmin makan pada satu perut saja. Orang-orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala makan 7 perut. Bukan nak sebut perut yang ada sampai 7, tapi nak sebut banyaknya makan orang yang tiada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lauk. Tu dia sangatnya. Kemudian, kan, hadis tadi Nabi sebut masalahnya sebab iman orang Islam ni, kan, iman dan lambang watak orang Islam ini, dia hidup bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Ini watak dan lambang orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW disebut, dia ajar kita perut ni dia kena bagi pada 3. 1/3 kepada makanan, 1/3 kepada minuman, 1/3 lagi pernafasan. Tu kalau kita sumbat semua makanan, minuman dengan apa nama ayam golek, kambing bakar, kepala ikan semua sekali letak dalam satu perut tu, mana kita nak nafas, kan, berat menandang kata orang Terengganu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh amalkan sunnah Nabi SAW ini. Saya dan apa nama Fawaz pun dah lapar. Mudah-mudahan insya-Allah ada satu lagi sunnah Nabi SAW yang juga berkaitan dengan makan ini, insya-Allah. Kita jumpa minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini saya dagang ni, kena makan. Tak nak makan. Wa khuluquhu, dan kau tengok akhlak dia pun okey. Bukanlah pula kita tengok dia, bukan kau ke yang curi besi semalam? Contoh. Kan? Macam itu maksud dia. Makna tak ada query tentang akhlak dia. Sebab itu Nabi kata, kalau engkau rasa ada orang yang akhlaknya pun okey, fazawijuhu. Dengar ni makcik. Fazawijuhu, kahwinkanlah dia. Jangan banyak cerita dah. Kahwin. Ini zaman tuan-tuan, kena ingat, matlamat kahwin supaya dapat menyelesaikan kehendak manusiawi tadi. Yang ini Allah kata tadi dalam ayat yang mula-mula kita baca,
litaskunu ilaiha, supaya orang tu rasa tenang. Dengan sebab ada isteri tadi, itu tujuan dia. Sebab itu Nabi SAW sebut, illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Nabi kata, kalau kau tak buat, takut-takut inilah akan menyebabkan fitnah. Bukan fitnah memfitnah orang, fitnah pada mak bapak. Ini kita nanti. Inilah akhirnya tuan-tuan. Bukan kita nak condemn mana. Sebab itu mak bapak kena ingat, apabila berlaku gini kita kena menung balik. Ini sama juga yang di luar sana. Sebab itu kadang-kadang jadi fitnah. Kenapa? Pasal akhirnya bila kahwin, selang 2 bulan beranak pula dah. Pasal apa? Kita yang memayah-mayahkan. Sebab itu Nabi sebut, kalau tidak, dia akan takun fitnatun wa fasadun. Dia akan jadi fitnah, dia akan jadi musibah balik kepada ibu bapa tadi. Bahkan kepada anak-anak tu, fasadun, rosak. Ini yang berlaku pada hari ini. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tungkihul mar'atu li arba'in. Kahwinlah perempuan tu kan 4 perkara. Pertama, 5 liha, harta dia, orang kaya. Macam, boleh. Lihisabiha, dia punya kedudukan dia. Wali jamaliha, lawa. Wali diniha, ada agama. Kata Nabi SAW, fasfar bidzatid din, taribat siyadak. Orang yang pilih kerana agama, Nabi kata taribat yadak. Taribat yadak ni maknanya kira puas hatilah. Tapi bukanlah maknanya pilih agama tak payah pilih yang cantik, tak. Nabi cuma kata kalau yang ada agama. Tapi kalau dia kaya, ada agama, lagi bagus, senang suami. Kan? Kahwin-kahwin dapat kat kredit je terus. Kalau kaya ada kedudukan pula, dari segi keturunan yang baik, lagi bagus. Lawa pula. Kan? Itu bonus. Kan? Mata pun sedap mandang tengok. Kira-kira tak keluar rumah lah, kira-kira. Belum tahu lagi tu. Tak, maknanya tuan-tuan, Nabi memang sebut agamanya. Tapi dalam hadis tadi kita sebut, hadis riwayat Tirmizi yang mula-mula tadi, Nabi kata, kalau ada yang senang kau tengok agama ni. Kau tengok agama dia. Ni siapa ni Long? Yang inilah kawan Long. Makcik, saya dah zuhur lah makcik, tak sempat lah nak kena zuhur ni makcik. Dan maksud saya nak pergi masjid. Boy, standard lah tu kan. Itu modal biasa lah tu. Nak pergi rumah bakal pak mentu. Makna engkau senang pada agama dia, engkau senang pada akhlak dia. Kita tak katalah akhlak dia hebat sangat, tak. Tapi engkau senang, rasa senang tengok akhlak dia. Nabi kata, cepatkan kahwin. Sebab itu, mak bapak dia kena faham matlamat kahwin tu. Permudahkan. Tapi lah, kadang-kadang orang kita Melayu ni, dia nak kahwin tu nak meriah. Tak salah. Sebab itu dalam sebuah hadis Rasul SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW sebut, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. Kata Nabi SAW, iklankan perkahwinan ini. Sebab itu yang kita keluar kat kahwin kat jemputan tu. Maknanya buatlah kenduri. Sebab itu Nabi suruh a'linu hadzal nikah. Bila kahwin buat iklan. Tapi Nabi tak pernah kata kahwin tu iklankan buat 14 kemah, buat di hotel 7 star, Star Trek. Apa star lagi nak letak? Tak. Nabi suruh iklan saja. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, majid dengar ni, dengar. Nabi marah perempuan, tak guna untuk Ustaz ni kata dia. Tak, pasal ni kerja kita ni. Kita nak bunga mangganya, nak bunga telur. Bunga telur je 2 bulan. Buat bunga telur. Pasal apa? Payah nampak nak kahwin. So itu dalam suatu hadis yang lain, hadis Rasulullah SAW sebut, aulim walau bisyati.
buatlah walimah walaupun seekor kambing. Macam wang kuang. Wang kampung damai. Macam boleh? Tak ada harapan. Yang boleh ni semua anak-anak. Bapak kata nak mampu. Nak dikata orang seekor kambing aja. Kalau seekor kambing agak-agak berapa kemah? Kemah tu? Setengah kemah. Orang tengok kenduri kahwin ke orang meninggal? Orang kita pun satu hal juga. Buat satu kemah, kata ni kenduri kahwin ke orang meninggal, kata dia. Tak, Nabi sebut ni. Sebab itu orang yang buat seekor kambing juga menepati sunnah. Sebab itu jangan kita pandang pelik orang buat kenduri gitu. Apa punya kenduri? Bawa tenang. Siapa yang suruh kenduri panggil satu kampung ni? Jawab, orang Kuang jawab. Siapa yang suruh buat kenduri kena satu kampung? Habis segala lorong. Kita sebenarnya pasal kita nak balas balik ni kerja orang Melayu. Kalau tak panggil, dulu kita dah menyumbang kat dia. Anak dia 8 orang kahwin dulu. Dulu kita menyumbang seorang RM10. Kita dah menanam RM80 tu. Lepas tu kadang-kadang kita pun naik pening juga tuan-tuan. Kita ni buat kenduri kahwin, nak menjemput orang ke atau nak balik modal? Faham tak? Oh makcik. Dah kita kenduri kahwin ni, kita nak jamu orang, nak iklankan ke atau nak kutip duit modal balik? Tak. Ada orang tanya, Ustaz, salah ke Ustaz? Tak salah. Dalam satu hadis Rasul SAW sebut, tahabu. Hadis sahih. Nabi SAW sebut, berilah hadiah, engkau akan berkasih sayang. Beri hadiah, bukan suruh tunggu depan kemah. Kalau kata Ustaz, salah tak orang bagi duit saya ambil? Tak salah. Itu hadiah. Tak salah. Kalau orang kata, tak, ini saya buat akikah ni, sambil jemput orang kahwin, buat akikah, saya tak boleh ambil duit. Salah tu bang. Saya bukan nak pergi bayar duit akikah ni makan. Saya nak bagi hadiah. Hadiah tak ada kena-mengena dengan akikah tu. Ambil lah, orang bagi hadiah. Ambil. Faham? Kalau orang bagi, kalau orang tak bagi, boleh tak? Slow bolehnya. Kalau orang tak bagi, boleh ke tak boleh? Boleh kan? Boleh lah, tapi gitulah salamnya. Makan peri nampak ni kata. Kan dia kaut gitu kan? Kaut. Makan peri nampak ni kata. Tak, ini bukan orang Kuang ni, tak. Ni tempat lain tuan-tuan. Ini sebelah Australia sana. Tak, ini kadang-kadang nak betulkan sikit ni je. Bagus dah. Kita orang Melayu bagus. Betul tak? Tapi betulkan sikit je lagi. Tang mana? Tang niat tu. Maknanya buat, bang, ini kita panggil 2,000 orang ni. Kalau 2,000 datang tak menghulu, Alhamdulillah. Boleh gitu. Dia kena niat dulu sama-sama dengan lelaki tu. Bang, kita duduk depan ni menyambut tetamu je. Dia bagi-bagilah, tak bagi sudah. Macam, boleh? Baru betul. Ini kenduri kahwin, baju Melayu baru. Tak salah. Masalahnya poket besar. Lebih besar daripada biasa. Lain macam orang tengok poket. Besar poket, senang nak masuk duit itu. Masalah kita. Makna siang-siang dah, memang itu matlamat. Tak nak cerita desperate ni kita ni. Tahu desperate? Ni cakap orang putih ni tuan. Makna rasa terdesak kita. Agama ni mudah. Tujuan dia iklan. Sebab itu dia orang datang kenduri ni tuan-tuan, makan tak wajib. Ini hukum ni. Ini bukan ceramah, ni hukum. Tuan-tuan boleh baca ni di dalam kitab tulis ni. Ini hukum, dia makan tak wajib. Pergi kenduri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih jemput, saya balik dulu.
Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Lepas tu orang datang, jemput masuk. Bagi terima kasih doakan anak kami. Itu yang penting sekali. Kan? Ini tak terima kasih. Ni tebal ni, RM5 ni. Pasal biasa kalau RM1 dia letak tebal. Tuan. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi. Dan saya Amar dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Perkataan baru kita untuk minggu ini ialah Syaraka, huruf shin, ra dan juga huruf kaf. syaraka. Sebenarnya untuk pengetahuan anda semua membawa maksud mensyirikkan ataupun menyekutukan. Waktu bila kita guna perkataan syaraka ni, Hadi? Kita akan gunakan perkataan syaraka ini semasa bacaan sunat dalam doa iftitah 2 kali. Pertamanya adalah wama ana minal musyrikin dan yang keduanya adalah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi al musyrikin dan juga syarika itu perkataan dasarnya adalah syaraka. Betul. Sekarang anda sudah pun tahu apabila anda melafazkan perkataan ini, sebenarnya kita tidak dibenarkan untuk mensyirikkan Allah dalam segala hal, termasuklah dalam perbuatan, percakapan mahupun terdetik dalam hati. Jadi kita jumpa minggu depan untuk perkataan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada setengah tempat dia register tu ada pondok panas. Ada. Ni saya tak sebutlah negeri mana. Rahsia. Kan? Sampai nak balik je. Kita boleh tahu dia menyumbang berapa ringgit tu. Boleh? Tengok telur dia bawa. Kalau balik tak bawa telur, makan free. Betul? Ada tempat. Telur hari tu mahal. RM2.50 sebiji. Siapa bagi RM5, 2 biji telur. Tengok balik. Boleh tengok telur dia bawa je. Tengok telur. Kalau sepapan telur bawa, oi, banyak nyumbang tu. Betul. Bukan dikuang ni lah, dikuang tidak. Ya? Tapi makna tahu. Orang boleh tahu sampai macam itu sekali. Betul tuan-tuan. Saya pernah pergi tempat tu, saya tengok dia punya sistem. Saya suka tengok. Tengok ini macam naya. Jadi kalau orang yang bagi sikit, sekadar bagi RM2, confirm. Lepas tu dia register, buka. Lorong apa ni? Lorong Melati. Siapa tu? Haji Kasim Lorong Melati. Berapa ringgit? RM2. RM2 aja. Dia siap catat tu. Ni siapa yang suruh ni tu kita kata tadi. Nak buat kenduri, iklankan jamu orang ke ataupun nak kutip modal. Kalau macam gitu, lagi senang. Kita ada pembekal mesin counter tu. Kan di Kuang ni ada pembekal mesin counter. Kan? Yang tekan. Buat signboard siap. Suami saja RM5. Suami isteri RM9. Suami isteri dan anak-anak RM13. Makna makan hari itulah. Dah makan bayar. Kan senang. Jadi orang masuk tengok mahal makanan sini kata dia. Kan? Ya ingat abang seorang je lah masuk kata dia. Tak, kalau dah macam itu, faham ke tak faham ni? Tuan-tuan, buat kenduri. Kita nak dapatkan barakah tu. Nak dapatkan barakah daripada Allah Ta'ala. Bukan suruh kita, ialah tak salah. Sebab itu kita lupa. Bagus, saya pesan ni, bagus kita bila kita beri hadiah tadi. Tapi sepatutnya doakan yang Mahir Zain nyanyi itu. Kan? Saya tak payah nyanyilah. Saya buat jadi puisi je. Pasal saya kalau nyanyi, habis rancangan ni tak jadi Al-Kuliah. Al-nyanyilah jadi dia. Yang dinyanyi Mahir Zain tu, Barakallahu laka wa baraka alaika. Macam, ada harapan. Wa jama'a bainakuma bi khair. Boleh? Kalau tak boleh tuan, bawa je buku. Jumpa tuan rumah, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bain. Apa masalah? Yang ini lagi sunnah. Kalau tidak pun
Buat bahasa Melayu pun boleh. Orang Melayu kan? Kak, terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberkati akak, pengantin, supaya majlis ni diberkati. Itu yang lebih penting. Tapi kita tak ngasih ya. Makanan tak sedap. Sempatlah dia kata tu. Salam. Ngasih. Tak makan. Dah habis. Tapi tak apalah, kita bagi juga. Nampak menu tak ikhlas ni tuan-tuan. Faham tak faham ni? Kita tak buat yang tu. Patutnya, terima kasih Ji. Semoga Allah Ta'ala berkati. Semoga Allah Ta'ala berkati pengantin. Itu sepatut kita buat. Tapi kita tak buat. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita buat walimah ni tak lama bangkali orang nak buat kena kahwin dah ni. Orang kita dah tak tunggu. Dia tak tunggu cuti sekolah dah. Asal cuti je, kena kahwin. Cuti je kahwin. Betul nak pesankan, kita mak bapak adalah khususnya tuan-tuan sekalian, bila kita yang buat kenduri tadi, buatlah. Satu perkara lah saya nak pesankan sikit. Ya. Hari ni sudah jadi satu trend pula. Buat kenduri, dia hanya siapa yang ada invitation saja. Akhirnya seolah-olah jadi kenduri ni hanya untuk orang-orang kaya. Kan? Kadang-kadang saudara ni, saudara. Tapi saudara miskin tak dapat invitation. Tahu invitation? Jemputan. Jemputan tak dapat. Jadi tak boleh pergi. Kadang-kadang jadi orang tak boleh nak pergi sebab datang 2 orang saja. Hai, pening ke? Kawan tu 5 orang, 3 orang anak kecil-kecil nak bubuh kat mana? Oh, 2 orang je boleh masuk. 3 lagi tak boleh masuk. Saya nak pesankan tuan-tuan. Sebab itu kita kenapa kadang-kadang pasal kita kirakan itu sebab mengirakan makanan. Kita mengirakan makanan pasal kita kata, oh ini kena makan, orang ni kena makan, orang ni kena makan. Betul kita nak menjamu. Tetapi ingat, matlamat perkahwinan bukan menjamu orang tadi. Walimatul urus bukan matlamatnya untuk nak menjamu. Itu matlamat kita. Bagus. Perkara yang baik. Tapi ingat, matlamatnya ialah a'linu hadan nikah, kata Nabi. Boleh faham? Sebab itu kalau tuan-tuan rasa nak save budget, tak payah buat kenduri, masuk surat khabar je. Sesungguhnya anak sulung saya telah pun dinikahkan. Terima kasih. Cukup. Tak pun panggil TV buat press statement je. Kan? Saya dengan ini mengumumkan semalam anak saya selamat dinikahkan. Sekian wassalam. Kenduri tak ada ya? Dimaklumkan. Orang tengok nanti kedekut tu orang. Tak, maknanya tu, itu sebenarnya matlamat dia iklan. Supaya orang yang tengok anak kita, ini bukan anak Abang Karim ke? Yalah, yang kahwin anak itu. Oh, yalah, yang itu kahwin. Siapa pula tu? Bukan anak Abang Karim, anak Haji Selamat gitu. Contoh. Yang perempuan ni. Yalah tu. Yang kan dah nikah dah. Oh, anak dia tu. Nampak tak? Itu matlamat dia. Bukan kata, ini yang kenduri besar-besaran hari tu. Itu yang kerja kita, yang seronok tu. Besar kenduri dia. Trailer datang. Orang kita, yang itu yang dia suka orang menyebut. Tuan-tuan, Nabi suruh supaya kita buat iklan. Yang kedua, saya ringkas je. Waj'alu fil masajid. Nikah ni sunat buat di masjid. Ini saya nak pesankan ni, orang-orang muda yang nak nikah. Ada yang nak menikah lagi? Ramai. Yang nak menikah, tak ramai. Ya? Tak faham tu. Ya? Yang nak menikah, tak ramai. Yang nak menikah lagi, ramai. Kan lain respon dia tu. Tuan-tuan, saya nak pesankan, buat dalam masjid betul ada hadisnya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Sunat. Tetapi tolong jaga adab dalam masjid. Pengantin perempuan bawa tenang. Ni masjid. Ini kadang-kadang hari ni dah mula dah. Kita dengan pakaian kita. Pakaian tu nampak habis semua isi dalam. Mabuk juru nikah tu. Kadang susul, nikahkan aku dengan anak kau. Terbalik dia. Nak pesankan sikit ni tak, ini kita bagi tahu betul-betul tuan-tuan. Buat di masjid bagus, sunat. Jaga adab dia, orang perempuan yang haid,
yang period tak usah masuk masjid. Duduk luar, tenang. Tenang. Lepas ni Raino lah pengantin. Duduk luar. Yang lain duduk elok. Laki, perempuan. Jaga adab masuk masjid. Solat tahiyatul masjid. Yang sibuk ambil gambar. Tak ada kerja. Tahiyatul masjid lah. Nabi SAW sebut dah. Idza dakhala ahadakumul masjidah fala tajlisu hatta yusalli rak'ataini atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang masuk masjid jangan duduk melainkan sembahyang 2 rakaat. Faham tak? Jangan seronok buat kat masjid, tapi adab masjid tak ada. Bila nak barakah? Tuan-tuan solat 2 rakaat. Nikah no lah. Nak pakai mikrofon ke, pembesar suara ke, ikut sukalah. Tak ada suruh pun pakai mikrofon, tapi pasal nak dengar. Tak dengar. Yang nak dengar ni saksi je. Cukup. Bisik-bisik. Saksi maklum lah tak apa dengar. Kuat sikit. Kata dia, kuat sikit. Tuan-tuan, tak ada masalah. Buat di masjid, jaga adab. Jaga adab. Masjid ke surau, jaga. Pakaian, lebih-lebih lagi. Aurat tutuplah. Aurat ni tutupkan nak masuk masjid saja. Di mana-mana pun mesti tutup. Tapi, penting, jaga. Kita nak dapatkan sunat, tapi jangan jatuh haram. Faham? Dan Nabi SAW sebut wadribu alaihi biddufuf. Ketuklah kompang. Isyaratnya apa? Berseronoklah. Yang ini kalau tengok orang Arab dia lagi canggih. Dia buatnya kereta api, tahu kereta api? Bukan kereta api betul tu. Dia kereta tu dia apa dia panggil? Konvoi. Dia tekan nyohon pusing dalam bandar dia. Kita orang Melayu tak buat gitu. Kita orang Melayu buat karaoke. Saya nak pesankan, muzik ni tuan-tuan, ulama berbeza pandangan. Kita tidaklah terlalu rigid sangat berkenaan muzik ni. Cuma bawa-bawa bertenang. Jangan sampai 12 malam karaoke lagi. Mabuk orang sebelah. Yalah yang kahwin kau, yang seronok kau, yang sengsara aku. Faham? Sebab tu bertenang. Cukuplah siang tu kita nak berseronok. Tak ada masalah. Itu pun jangan keterlaluan. Jaga. Siapa yang nak menyanyi? Cik Wedah tak payahlah nyanyi. Duduk dan diam je. Orang laki-laki nyanyilah. Tak ada masalah. Orang laki-laki suara dia tidak fitnah. Jarang orang laki-laki menyanyi, orang perempuan jatuh terjelepuk. Ataupun dah balik, patah balik. Tapi kalau orang perempuan yang nyanyi, kadang-kadang dah balik tu, imam patah balik. Ni bukan imam sini. Tak. Ni bukan imam sini. Marah imam. Tak guna betul. Patah balik tu tengok. Siapa nyanyi tu? Kata dia. Sebab itu pesankan tuan bertenang. Muzik ni ulama' berbeza pandangan. Tak ada masalah. Tetapi jaga. Hari ini yang jadi masalah kita melampau. Kan banyak ada. Biar yang sederhana. Jangan datang rupa kenduri kahwin lah. Rupa kelab karaoke. Kita pun naik mabuk masuk. Ini aku masuk kenduri kahwin ke kelab karaoke? Mana boleh ada muzik, ada lagu. Kita bukan rigid. Agama ni bukan rigid sangat. Tak. Bahkan Nabi suruh bergembira. Wadribu alaihi biddufuf. Tak mesti kompang saja. Apa sajalah bunyi-bunyian. Kan? Tak ada masalah. Tetapi jangan terlalu kuat. Dia dah mengganggu orang lain, hukum haram. Faham? Jadi kalau nak pasang kuat-kuat, boleh. Cara bagaimana? Pakai earphone. Faham? Pasang kuat-kuat, bagi seorang satu earphone. Biarkan dia bergasak dekat situ. Pasanglah kuat-kuat. Dengar sendiri. Tak ada masalah. Pasal ganggu orang lain itu hukumnya haram. Ada orang anak-anak tidur. Tuan-tuan, nak berseronok memang disuruh. Seronok dalam kenduri kahwin. Jangan sedih pula. Kenduri kahwin semua sedih menangis. Datang je. Datang je menangis. Orang naik confuse. Siapa yang mati ni? Tak salah. Tapi jangan keterlaluan. Faham? Wang kuang. Faham ke tak faham ni bang? Itu dia. Tuan-tuan sekalian. Yang ini ni kita cerita tentang majlis kahwin. Sebab itulah kita nak supaya keberkatan. Ujung dia tu, pasal kita pun masih dah nak bedah, ya. Ujung ni kita nak bagi tahu supaya apa? Bila barakah tadilah hubungan menantu mertua bagus. Betul tak?
menantu hormat mertua, barulah kita pun seronok. Kadang-kadang kita tengok yang berlaku ni pasal barakah tu kita tak dapat. Lepas tu kadang-kadang berkelahi, menantu kelahi dengan mertua. Alah, mentua, menantu pelekin tu. Ini yang jadi hari ni. Sebab itu kenapa? Nak barakah. Tuan-tuan, di hujung dia tu, kesan daripada perkahwinan tadi, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat anak menantu ramai. Anak menantu ramai pula. Cucu ramai. Anak menantu ramai pahal pula. Makna cucu pun dapat ramai. Ini kita nak, dia mesti daripada starting dan sampai kepada ending dia, barulah kita nak yang dipanggil keberkatan dalam perkahwinan yang kita buat. Macam boleh makcik? Boleh ke tak boleh? Macam tak ya je ni. Ni ya ke tidak ni? Ya, alhamdulillah. Faham tuan? Faham. Yalah, orang lelaki-lelaki memang faham aja. Kan? Kita jalan Ustaz, kami ni ikut aja kata dia. Tuan-tuan, sebagai kesimpulan lah. Ya, kita nak habis dah. Saya nak sebutkan beginilah. Ya. Perkahwinan, dia bukan sekadar adat. Faham? Sebab itu kita mak bapak yang mengahwinkan anak, Allah beri pahala. Allah beri pahala. Silap-silap tuan-tuan, kita masuk syurga kerana kahwinkan anak. Kita tak tahu ni amalan mana yang Allah terima. Rupa-rupanya sungguh kita mengahwinkan anak tadi, nak menyelesaikan anak tadi, nak menyelamatkan anak, itulah amalan terbesar kita. Rupa-rupanya. Besok kita tahu, akhirat besok baru kita tengok. Ya Allah, aku masuk syurga kenapa? Sebab engkau kahwinkan anak engkau. Orang lain pun kahwin, semua masuk neraka je. Contohlah. Allah Ta'ala kata pasal engkau mengahwinkan anak engkau tadi, engkau nak menjaga dia punya afaf, engkau nak menjaga dia punya maruah, nak menjaga dia punya iman dia, maka engkau kahwinkan dia. Sebab itu engkau diberikan ganjaran pahala. Sebab itu tuan-tuan, ini bukan sekadar adat. Tak. Saya nak sebutkan pengantin pun sikitlah kita nak beritahu, bawa tenang. Taulah nak kahwin. Tuan-tuan, hari ni dah jadi trend pula dah. Dia sibuk berguling-guling dekat tepi hutan sana. Ambil gambar. Tak salah, bergambarlah. Bini awak tak ada masalah. Bergambar ni ikut sukalah bini kita. Tapi itu kalau dah kahwin. Yang ini ni belum kahwin, sibuk bergambar. Bawa tenang dulu, tenang. Kalau nak gambar benar, nikah aja dulu. Lepas tu bergambarlah sakan. Ini berguling-guling, dah serupulah sawa dah duduk dekat bawah pokok tu. Tak. Kita bukan nak condemn tuan-tuan, kita faham hari berbahagia. Ada orang kata, Ustaz, inilah sesuatu dalam hidup. Siapa kata bang? Kan biasa gitu kan? Sakan nampak? Ini sekali dalam hidup Ustaz, kata dia. Bawa tenang, belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Silap-silap lepas 5 tahun, seorang lagi. Dulu kata yang pertama adalah hidup. Yalah Ustaz, tu yang pertama, ni yang kedua. Tak, maknanya tu kita faham. Orang nakkan supaya dia jadi suatu kenangan, tapi ikutlah landasan. Ya, ikut landasan. Tuan-tuan lepas nikah, ambil nolak gambar. Ambil. Dulu gambar pakai Kodak. Tahu Kodak? Kodak kamera tu. Kan? Filem filem okey. Habis 30 Kodak, dah tak boleh ambil gambar. Sekarang ni sampai full. Siap selfie lagi, tak payah ambil jurugambar dah, pegang selfie. Dah siap dengan tongkat-tongkat sekali, ikut suka tuan-tuan lah. Tak ada masalah. Tapi ingat, kahwin dulu. Faham ni orang muda? Oh dek, faham? Tapi lambat lagi nak kahwin kan? Bawa tenang. Ya, bawa tenang. Cerita kahwin ni seronok nak kahwin je. Tuan-tuan sekalian, saya rasa kita sampai kepada penghujung. Mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ni, ya, untuk perbincangan kita kali ini, walaupun singkat, kita nak bincang siapa yang lebar tak sempat, masa pendek. Tetapi mudah-mudahan dapat suatu guide untuk kita buat mengikut apa yang dianjurkan oleh agama. Ya, mudah-mudahan ada keberkatan dalam majlis yang kita dianjurkan, dan mudah-mudahan keberkatan itu juga turun kepada pengantin yang kerana dikahwinlah kita mengadakan majlis tadi. Mudah-mudahan. InsyaAllah sekadar itu dulu untuk malam ini, dan penonton di rumah yang terus setia bersama dengan Al-Kuliah
pada setiap petang Jumaat. Mudah-mudahan kita terus mendapat manfaat dalam program-program dan tajuk-tajuk yang kita bincangkan. InsyaAllah terus kekal ke minggu-minggu yang akan datang. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.